Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembesaran bahagian yang pertama. Ada 5 standard pembelajaran tapi kita buat 3 dulu. Masih lagi bawah bab 5 kekongruenan pembesaran gabungan transformasi. Okey. Hari ini kita nak tengok nak menjelaskan maksud keserupaan objek geometri, kemudian kita nak buat berkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memerihalkan pembesaran menggunakan pelbagai perwakilan, dan yang ketiga menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Okay. Baik, apa maksud serupa? Sebelum ni kita dah belajar kekongruenan. Okay, hari ni kita jumpa satu lagi istilah, keserupaan. Cuba tengok gambar bawah ni. Ini ialah gambar model rumah yang serupa dengan rumah yang sebenar. Ini bermaksud bentuk rumah yang sebenar sama dengan bentuk model ni. Walaupun saiznya berbeza. Jadi kita nak tengok apa sifat-sifat yang terdapat dalam keserupaan dua objek geometri. Okay. Okay, cuba tengok muka surat 134. Muka surat 134. Mobilisasi minda 3. Ini ialah aktiviti berpasangan. Cikgu harap kamu ada protraktor dan pembaris. Ini protraktor yang gambar cikgu lukis tu kan. Gambar yang cikgu tunjuk ni, di bawah ni protraktor. Okey, ni pembaris mestilah semua orang ada, tak ada masalah. Okey, kita buat sama-sama aktiviti ni. Baik, dengan menggunakan pembaris dan protraktor ni tujuan dia nak mengukur sudut. Okey, ukur sudut pada setiap bucu dan panjang setiap sisi bagi kedua-dua segitiga dalam rajah tersebut. Okey, kamu ada buku teks. Okey, muka surat 134 ni. Okey, muka surat 134. Baik, cuba kamu ukur. Mula-mula kita guna pembaris oleh kerana dekat sini dia suruh lengkapkan jadual di bawah dengan pengukuran anda ni, yang kedua ni kan. Baik, sekarang ni cuba kita ukur saiz sudut dulu. Saiz sudut. Okey, pergi dekat sudut A. Sudut A sini. Okey, ambil protektor. Berapa sudut dekat situ? Okay, cuba ukur. Okey, saya tunjukkan dengan lukisan kat sini. Okay, cikgu pakai ruler cikgu ni lah. Okey, katalah ni protektor cikgu. Okey, bawah ni ialah garis dasar kan. Kamu dah belajar ni, kita imbas semula je lah. Bawah ni ialah garis dasar, kosong darjah. Okey, sekarang ni kalau kamu guna protektor macam ni, kosong darjah kan. Lepas tu, okey, kamu pusingkan, angkat bacakan dia. Ini cikgu punya protektor sebab ni komputer ni kan. Okey, baik. Kamu akan dapati dekat situ jawapan dia berapa darjah ni. Lebih kurang 70. Lebih kurang 70 darjah kat sini. Garis sini. Kalau kamu guna protektor dekat dalam buku teks kamu tu pun kamu akan dapat 70. 70. Baik, kat situ mana sudut A ni, sudut A ni 70 darjah. Baik, pergi dekat sudut P pula. Sudut P kat sini. Kat sini. Sudut P tu. Sudut P berapa darjah? Kita ukur guna protektor. Okey, situ pun sama juga 70. Cikgu pun tulis sini 70. Okey. Baik, tengok sudut B pula. Sudut B kat mana? Sini. Sudut B kat sini. Macam mana ukur sudut B ni? Okay, cikgu ukur. Baik, berapa darjah ni? Lebih kurang 45 darjah. Okey, 45 darjah situ, sudut B. Okey, dekat sini berapa darjah? Dekat Q ni pun samalah, lebih kurang 45 darjah. Ukur betul-betul kalau kamu ukur betul-betul. Sini ini ialah unit sudut darjah ni Baik. Sudut C pula. Cuba kamu buat. Sudut C tu berapa? Cuba ukur. Okey. Kalau kamu tengok sini sudut C, kalau sebab ini gambar dekat PowerPoint Kalau kamu ukur betul-betul dekat dalam buku teks, dekat sini sudutnya ialah 65. Kita ketepikan pembaris kita ni kejap. Okey, kat sini 65. Sudut yang dekat sini pun 65 darjah. 65 darjah. Okey. Baik, tengok panjang sisi pula. Okey, ambil pembaris, ni pembaris. Ukur AB tu. Dekat sini berapa? Berapa panjang ni? Siapa yang ada buku teks tadi? Akilah. Akilah berapa panjang tu Akilah? Ada pembaris?
Ukur dekat dalam buku teks tu. Berapa sentimeter ni? Dekat sini. Berapa ni? Dapat tak 2 cm? 2 dapat. 2 cm. Yang ni berapa kilah? Yang PQ ni. Yang sepadan. Ini 2 cm panjang AB 2 cm. Okey, panjang PQ berapa kilah? Tengok. Berapa panjang PQ? 3.9. 3.94 lah kan? Ha. Dapat 4. Okey, 4 cm. Okey. Cuba ukur BC pula. Orang lain ada siapa nak cuba? Tu Anis ke tadi? Farah ke? Cuba ukur panjang BC pula. Panjang ni. Panjang BC. Berapa panjang BC tu? Cuba dah ukur lah. Berapa kelas? Sudah? Berapa sudah? 2 cm. Okey, bagus. 2 cm. Okey. Yang ni kalau kamu ukur, kalau ambil pembaris ukur, sini pun kita dapat 4 cm. Okey, itu 4 cm. Ini 2 cm, yang ni pun 4 cm. Yang satu lagi ni, CA ni atau AC ni, semua orang ukur. Berapa dapat? Aisyah, berapa panjang ni? Dapat tak? Dapat tak tu 1.5? Ha. Dapat tak? Anis? Tak dengar suara Anis. Okey. 1.5 sini pun kalau kamu ukur dapat 3. Okey, dapat 3 Kita anggap kamu kena ukur atas buku tu. Okay, lepas tu CA ni kita dapat 1.5, 1.5 cm. RP ataupun PR ni dapat 3 cm. Baik, kalau kita nisbah ni maknanya kita bandingkan PQ dengan AB, ini 4 bahagi 2, nisbah dia 2 per 1 ataupun 2 lah, nisbah dia. 2 nisbah 1. Kita buat 2 nisbah 1 macam tu. Baik, kalau QR ni 4 bahagi dengan BC ni 2 pun kita dapat 2 per 1 ataupun nisbah dia 2 nisbah 1. Okay, kalau RP ni 3 bahagi dengan 1.5, ini kita nak jadikan dia nombor bulat, kita darab dengan berapa? Darab dengan 2 bawah ni supaya jadi 3, atas pun kita darab dengan 2 supaya jadi 6. Ini pun nisbah dia 2 per 1 ataupun 2 nisbah 1. Okay. Ini menunjukkan bahawa nisbah ni semua sama. Nisbah apa ni? Ini nisbah sisi yang sepadan. Jadi kedua-dua segitiga yang sedang kita bincangkan ni, okay, kedua-dua segitiga ni adalah serupa. Kenapa serupa? Sebab sudut sepadan kedua-dua segitiga itu sama. Saya sudut ni kan, sudut sepadan ni tadi. Sudut yang ni di tempat yang sama ni. A dengan P, sudut sepadan ni sama. Sudut B dengan sudut Q pun sama. Sudut C dengan sudut R pun sama. Sudut yang sepadan. Sudut sepadan tu sama. Sisi sepadan kedua-dua segitiga itu macam mana? Sama ke tak sama? Tapi apa yang sama? Okay. Kedua-dua sisi sepadan ni, yang ni, sisi ni dengan sisi BC dengan sisi QR, sisi tu ialah sisi yang sepadan. Dia mungkin sama, mungkin tak sama. Okay, tapi kadar ataupun nisbah sisi sepadan tu mesti sama. Okay, jadi hasil daripada aktiviti kita tadi, kita letak dulu ke tepi ruler kita ni. Okay, hasil daripada mobilisasi minda kita tadi, didapati bahawa dua objek geometri adalah serupa. Ini istilah serupa. Apabila semua sudut sepadan adalah sama, okay, kita dah tengok tadi sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Baik, semua nisbah sisi sepadan juga adalah sama. Semua nisbah, ketiga-tiga nisbah sudut sisi sepadan tadi sama. Okey, jadi
Jika semua sisi sepadan bagi sepasang segitiga berkadaran, maka semua sudut sepadan adalah sama saiz dan sebaliknya. Kalau sisi sepadan bagi sepasang segitiga ni berkadaran ni sama macam tadi lah. Jadi saiz sudut sepadan adalah sama saiz dan sebaliknya. Contohnya macam ni. Sisi AC sepadan dengan RP. Sisi CB sepadan dengan RQ. Sisi AB sepadan dengan PQ. Jadi sudut ni semua sama. Sudut ni sama saiz. Samalah sama saiz kat sini. Sudut dekat sini pun sama saiz dengan sudut di B. Sudut di Q sama saiz dengan sudut di B. Itulah serupa. Berbeza dengan kongruen kita belajar sebelum ni. Kongruen sudut kalau sama, dia kena tengok syarat juga. Sisi mesti sama panjang, sudut mesti sama besar, dan satu lagi ada syarat luas juga. Itulah kongruen. Tengok contoh 7. Tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah serupa. Tengok dua ni lah. Tengok dua ni. Bila serupa kita tengok apa? Kita tengok sisi sepadan. Satu lagi tengok sudut sepadan. Sudut sepadan. Dua benda ni kita kena tengok kalau dia serupa. Sekarang ni 47 ni sudut di A sepadan dengan sudut di mana? Sudut di F sepadan dengan sudut di B. Sudut di F sepadan ataupun samalah. Cikgu letak sama Padam ni, padam. Tulis sama. Kita tulis sama. Sama dengan sudut di B. Sudut di F sepadanlah dengan sudut di B. Settle ni. Lepas tu 47 ni sepadan dengan sudut mana? Dalam satu segitiga, konsep yang biasa kita belajar, jumlah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Berapa sudut dekat sini? Berapa sudut dekat sini? Kita kira yang ni dulu. 180 tolak 47 tolak 79 sama dengan 54. Ini 54 darjah. Berapa sudut dekat sini? Ini pun sama. Jumlah sudut semua 180. Jumlah sudut semua 180. Jadi kira 180 tolak 79 tolak dengan 54. Ini kita akan dapat 47. Yang ni kita dapat 47 darjah. 47 darjah ni ialah sudut A sepadan dengan sudut E. Lagi apa? Sudut C sepadan dengan sudut G. Ketiga-tiga sudut ni dah sepadan. Jadi sekarang ni cukuplah kan? Bagi sepasang segitiga, semua sisi sepadan berkadaran. Apabila semua sudut sepadan adalah sama. Jadi bila sudut tu sama, sisi yang sepadan juga akan berkadaran sama. Macam tu. Maka segitiga A, B, C dan segitiga E, F, G adalah serupa. Serupa kita boleh tengok, kita boleh semak sudut dulu. Lepas tu sebab sini dia tak bagi sisi kan. Jadi cukup dengan kita guna sudut sepadan. Sebab ayat ni kita boleh gunakan semua sisi sepadan berkadaran apabila semua sudut sepadan adalah sama. Macam tu. Kita boleh guna ayat itu. Baik, tengok contoh 7. Tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah serupa ke tidak. Baik, ini ialah bentuk apa? Berapa sisi ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni ialah pentagon. Kalau 5 sisi itu pentagon. Baik, berapa jumlah sudut dalam pentagon? Berapa jumlah sudut dalam? Campur 3-3 ni dapat berapa? Campur 5-5 ni dapat berapa? Berapa? 10. Bukan, sebab kurang tepat ni. Sebab macam mana boleh jadi 10? Kalau segitiga je 180 darjah, macam mana boleh jadi 10? Tak boleh, mesti lebih daripada mesti lebih dari 180. Baik, kita ada rumus N tolak 2 darab 180. Nak cari sudut pedalaman. Nak cari sudut pedalaman, kita ada rumus N tolak 2 darab 180. Sekarang ni N ni ada 5 kan? Masukkan 5. Ini kita nak ulang kaji balik. 5, ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sisi.
5 tolak 2 darab dengan 180. Ini kita akan dapat 3 darab 180. Berapa ni? 3 darab 180, 540 darjah. Jumlah sudut dalam ni mesti 540 darjah. Campur-campur semua ni. Jadi dalam ni semua mesti 540 darjah. Yang dalam ni pun sama juga, 540 darjah. Jadi boleh cari tak satu sudut lagi ni? Boleh cari tak sudut dekat B? Yep. Macam mana? Ambil 540, tolak 100, tolak ni. Tolak 120. Lepas tu, tolak lagi 120. Tolak lagi 100. Dekat sini. Yang baki tu ialah sudut di B. Sudut ni, berapa jumlah sudut ni? 540 tolak 100. Cuba tolakkan. Berapa jawapan kamu dapat? Tolak 100, tolak 120, tolak 120, tolak 100. Dapat 100 tak? Okey, sini dapat 100. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah, 100 Ini pun 100. Okey, sebab ini 100, 200, 300, 400 campur 40 lagi, 440 campur 100 lagi, 540. Jadi sudut sepadan semua dah sama. Semua sudut sepadan adalah sama. Dah selesai lah. Sekarang ni kamu tengok kadar sisi sepadan ataupun nisbah bagi sisi yang sepadan. Baik, 10 bawah ni dengan 8. Okey. Betul. Ini sisi sepadan kat bawah ni kan. Okey, 10 dengan 8. Cuba kita ambil ED bagi dengan ST, 10 bagi dengan 8. Ataupun nisbah dia 5/4. Ambil satu lagi sisi yang sepadan. Mana? 9 ni bukan? 9, 8. Okay, kita ambil 9 ni. 9 dengan 7.2 kan? Ni sisi sepadan dia kat sini kan? Ini. 7.2, 7.2 dengan ni. 9 dengan 9. Dia kata balik, dia tertongging ke gambar ni kan? Jadi cuba kita ambil AB. Kita bandingkan dengan RQ. 9 bagi dengan 7.2. Okey. Macam mana ni? Macam mana kamu nak jadikan dia nombor bulat? Macam mana nak jadikan dia nombor bulat? Darabkan dengan setengah kan? Cuba kamu darab dengan 1/2. 7.2 darab dengan 0.5. Dapat 3.6. Macam mana nak jadikan dia 4 ni? 4 bagi 7.2. 0.5 kan? 7.2 darab dengan 0.5. Macam mana? Macam mana kamu membulatkan pecahan ni kelas? Macam mana? Kalau kita ambil 7.2 darab berapa dapat 4. X sama dengan 4 bagi 7.2. Jadi ini sama dengan 4 bagi 7.2, 0.5. Okay, 0.5. Jadi bila kamu darab dengan 0.5, bawah ni akan dapat 4. Kamu gundakan, ini sebenarnya kamu akan dapat 3.6. Okay, atas ni 9 darabkan juga dengan 0.5, dapat 4.5. Okay, macam ni. 4.5. Okay. Bawah ni kamu akan dapat 3.6. Cuba kamu darab. Bawah ni. Jadi, bila kamu Encik kepada. Okay. Bila kamu jadikan dia, bundarkan dia, kita akan dapat juga sini 5/4. Okay. Nampak tak kadaran dia sama? Okay. Kalau kamu nak cuba lagi satu lah, ini dah sama dah, 9 dengan 9, 7.2 ni sama. Ambil satu lagi sisi. Okay. AE bahagikan dengan ni 6.4 RS. Ini kita dapat 8/6.4. Okey, ini pun kalau kamu kecilkan nombor ni, kita akan dapat, ataupun kamu bila darab dengan 2, betul, 6.4 darab dengan X sama dengan 4. 4. Okey, X sama dengan 4/6.4, X sama dengan berapa ni? Mana kita 6.4 bagi dengan 6.4. Okey. Ini kamu boleh kecilkan dia
Ataupun kamu boleh nisbahkan dia jadi 4/3 kan. Macam mana kamu nak jadikan dia nombor bulat ni? Macam ni tadi kita darab dengan setengah. Yang ni kita nak buat darab dengan berapa? Darab dengan berapa kelas? 5/8. Macam mana nak buat? Sebab nak jadikan dia 5 atas ni, okay, ini semua konsep ni sebenarnya. Okay, nak jadikan 5 atas ni kita darab dengan 5/8. Baru dihilang kan? Jadi 5. Bawah ni pun kita darab dengan 5/8. Jadi 6/4 bila darab dengan 5/8, kita akan dapat 4 bawah ni. Macam tu. Okay, sebenarnya cikgu gunakan kaedah ni, menggunakan kaedah terbalik lah. Sebenarnya kita tak tahu pun kita nak darab berapa. Tapi kita kena gunakan songsangan dia lah untuk mencari satu jawapan yang sama kat sini. Macam ni. Okay. Jadi oleh kerana kita dapat buktikan 5/4 ini sebagai satu nisbah sisi sepadan yang sama, maka pentagon ABCDE dan pentagon PQRST adalah serupa. Okay? Itu contoh yang ketujuh. Jadi cuma nak buktikan saja, nak tentukan saja setiap pasangan objek geometri ni serupa ataupun tidak. Itu je. Jadi ini soalan 7B ni kita gunakan satu sudut sepadan, yang kedua kita gunakan nisbah sisi sepadan. Okay? Baik. Tengok C pula. Tentukan sama ada pasangan objek geometri kedua-dua objek geometri ni serupa atau tidak. Baik, ini memanglah 90 darjah ni. Ini pun 90 darjah dah. Jadi semua sudut sepadan ni adalah sama. Okey. Sekarang kita nak tengok nisbah sisi sepadan. Okey. Sisi sepadan ini 6. Sini dah tentulah 6. Sini pun mesti 6. Okey, ini 12, 10, sini mesti 12, ini mesti 10. Baik, katalah cikgu ambil nisbah AB. Okay. AB sepadankan dengan PQ. Ini PQ ataupun QP. Okay, AB tu 6, PQ tu 10. Saya akan dapat 3/5. Bila cikgu kecilkan, okay, kecilkan nisbah ni, kita akan dapat 3/10 dengan 3/5 dengan menggunakan CP2, bahagi 2. Cikgu ambil lagi satu sisi yang sepadan. AD, padanan sisi dia PS. Okay. AD ni 6. PS ni 12. Bila cikgu kecilkan dengan CP2, ni akan dapat 1/2. Jadi sekarang ni nisbah ataupun kadar bagi kedua-dua sisi sepadan ni tak sama. Okay. Nisbah sisi sepadan tidak sama. Maka sisi 4 ABCD dan sisi 4 PQRS tak serupa. Macam tu. Boleh? Baik, apa hubungan antara keserupaan dengan pembesaran? Dan bagaimana kita nak memerihalkan pembesaran? Memerihal ni maknanya kamu nak uraikan pembesaran. Baik, kalau kita tengok gambar ni, ini gambar apa ni? Ini gambar virus kan? Inilah gambar coronavirus tu. Okay, ahli biologi menggunakan mikroskop untuk memerhatikan sel tumbuhan. Imej yang terhasil melalui mikroskop mempunyai saiz beribu-ribu kali ganda lebih besar daripada objeknya. Adakah objek dan imej yang terhasil memenuhi sifat keserupaan? Ini mula kecil je. Lepas tu gunakan mikroskop yang lebih magnify dia, pembesarannya lebih besar, nampak macam ni. Guna lagi mikroskop yang boleh besarkan lagi virus tu, kita akan nampak macam ni. Jadi sebenarnya inilah rupa virus yang serupa dengan yang kecil tadi. Maksudnya serupalah dalam pembesaran, keserupaan tu dipenuhi. Dalam pembesaran mesti serupa. Okey. Tengok ni pula. Tengok mobilisasi minda 4. Okay, ini pun kita guna pembaris dengan protektor. Ini muka surat berapa kelas? Okay, ini muka surat 137. Okay, perhatikan rajah di bawah. Kita ada A, B, C dekat sini. Kemudian kita ada A2, B2, C2 dekat sini, bawah ni. Yang ni. Okay. Lepas tu kita ada A3, B3, C3 dekat sini. Dan ni A, B, C. A1, B1, C1. Ni. Right. Sekarang
Sambungkan titik-titik yang sepadan untuk semua imej segitiga. Tandakan titik persilangan bagi ketiga-tiga garis lurus itu sebagai titik P. Baik, cikgu buat satu je dulu. Cikgu ambil, okey, cikgu ambil yang pertama ni dulu. Antara segitiga ni. Yang warna purple dengan segitiga yang pertama ni. Okey, sekarang dia suruh kita sambungkan titik-titik yang sepadan kan. Baik, pergi ambil pembaris kita. Kamu ambil pembaris. Guna pensel. Okey, sambung titik sepadan. Titik sepadan yang kat sini kan? Maksudnya cikgu akan sambungkan A dengan A1 ni. Kita tengok yang ni je ya. Kita tengok yang ni saja dulu. Kita tengok yang ni je dulu. Jangan tengok segitiga lain. Tengok dua ni saja dulu. Okey. Baik, kamu sambung titik sepadan antara A. A ni titik sepadan dekat mana? A1 ni kan? Okey. C ni, sudut sepadan ni sama dengan C1 ni. B, sudut sepadan dia sama dengan B1 ni. Kamu ambil pembaris dan lukis. Okey, cikgu lukis kejap. Cikgu lukiskan kejap. Okey. Sekejap satu tu. Okey. Cikgu lukis macam cikgu lukis. Sekejap ya. Okay, macam ni. Tak mahu agak dia. Nah, ambil pembaris kelas dekat mana kamu dapat sambungkan garis tu? Kat ni kan. Sekejap. Dia ni. Saya tak nak pula. Tenang. Tahu tak benda kita nak buat sekarang? Macam ni. Tapi kenapa tak mahu? Sekejap. Bagi cikgu pergi ke tempat lain dulu. Sini boleh. Okey. X. Pergi kat sini Okey. Cikgu ambil ni. Cikgu ambil garis cikgu ni. Dia mengajuk dalam kelas. Cuba kita buat kat sini pula. Sekejap. Dia nak masuk bangun lah tu. Okay, sekejap ya. Sebab kita ada 2 jam ni. Okey. Cikgu guna kat sini ya. Baik. Yang ini. Kita tebalkan sikit. Bagi tebal sikit. Bagi merah. Dan bagi tebal. Okey. Ambil pembaris. Lukis garis. A sampai A ni. Macam tu. Okey. Kontur sikit. Baik. Ambil pembaris. Lukis A dengan A1 ni. Guna pensel tau. Itu buku teks. Baik. Sambungkan tu. Macam tu. Lepas tu, pilih satu lagi bucu dengan bucu A, bucu yang sepadan antara dua segitiga tu. Okey. Apa dia kita nak pakai ni? C lah kan? Okey, C dengan C. C dengan C. Okey. C dengan C1. Okey, C dengan C1. Cikgu sambung ni, nampak tak ni? Nampak tak ni? Cikgu sambungkan garis tu C1 dengan C. A dengan A1. Okey. Cukup dua garis ni. Bila cikgu lukis garis lurus tu, cikgu akan dapat satu titik persilangan dekat sini. Okey. Dia kata tuliskan P. Okey. Dalam pembesaran P ni kita namakan dia pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran. Okey, macam kita ada pokok. Cikgu lukis gambar pokok gambar pokok. Pokok ni kecil. Okey. Tapi katalah kamu suluh kamu ada lampu suluh ni, ada lampu suluh, kamu pun suluh, ada bayang kat belakang ni, bayang pokok ni. Bayang pokok ni serupa kan? Serupa dengan pokok yang kecil tadi. Bayang dia mesti serupa. Okey. Jadi pusat pembesaran kamu ialah di mana?
dekat belakang ni. Okey, kamu sambungkan. Daun yang sama, sambungkan. Ni, bucu sepadan ni kamu sambung, panjangkan. Kamu akan dapati ada satu titik persilangan dekat sini. Ini kita namakan dia pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran. Itulah. Ini pokok sebenar. Ini bayang dia. Macam tu. Boleh tak? Itu cara kalau kita sambungkan titik-titik sepadan, yang itu ialah pusat pembesaran. So, P ni ialah pusat pembesaran. Okey. Baik. Jadi, hasil daripada mobilisasi minda tadi, objek dan imej di bawah satu pembesaran mesti serupa. Serupa sebab apa? Kalau kamu ukur, kalau kita bandingkan ni kan, ini ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak. Mana jarak ni 12 unit lah. Kita kata 12 unit. Kalau cikgu kira kotak, kalau cikgu kira kotak. Sebab bawah ni ada skala. Baik, ini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni akan pergi kepada 12. Bermakna kalau sini satu kotak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ni akan pergi ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kan? Maknanya kadaran ni mesti sama. Okey, yang ni 6 darab 2 jadi 12. 8 darab 2 dia akan jadi 16. Jadi dia akan jadi serupa lah. Jadi pembesaran dia punya sisi sepadan nisbahnya mesti serupa. Okey. Itu ialah pembesaran. Boleh tak setakat ni? Jadi pembesaran ialah satu transformasi ataupun penjelmaan. Penjelmaan. Dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran. Dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Macam mana kita nak kenal faktor skala daripada program kita, daripada mobilisasi minda tadi. Ini 2 ni ialah faktor skala. Dia besarkan berapa kali? 2 kali. Okey, maksudnya sisi yang 8 jadi 16, dibesarkan 2 kali. Sisi 6 jadi 12, itu pun dibesarkan 2 kali. Apa istilah kita guna? Istilah tu ialah faktor skala. Faktor skala. Jadi faktor skala ni kita wakilkan dengan huruf K. Jadi nak cari faktor skala, ada 2 cara. Satu, cari jarak titik sepadan imej dari P. Cari jarak titik sepadan katalah sini, titik ni, titik sepadan dekat imej ialah A prime. Jarak titik sepadan imej dari P, jarak daripada P ni, bahagikan dengan jarak daripada P ke A. Itu dapat K. Jarak titik sepadan imej dari P bahagikan dengan jarak titik objek dari P. Atau satu cara lagi nak cari K, panjang sisi sepadan imej. Katakanlah ini tadi 12, bahagi dengan panjang sisi objek yang sepadan. Bagi dengan ni. Katalah ini 12, ini 6. 12 bahagi 6, K-nya ialah 2. Maknanya gambar ni, imej ni dibesarkan 2 kali. Macam tu. Okay. Jadi dalam pembesaran ni ada 2 benda yang penting. Yang pertama pusat pembesaran, yang kedua faktor skala.